Buletin Didik 18 Jun bersama saya Midi Saleh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagi membantu pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 mendapatkan maklumat lanjut dan tepat mengenai program yang bersesuaian dengan minat serta kelayakan mereka, Universiti Teknologi MARA UiTM menganjurkan Expo Selangkah ke UiTM ESKU secara hybrid selama 4 hari. Menurut Naib Chancellor UiTM Datuk Dr. Roziah Muhammad Janor, ESKU menyasarkan unjuran enrolment lebih 100,000 mahasiswa baik secara dalam talian maupun secara fizikal. Semalam pun kalau ikut keseluruhan dah 100,000. Tapi kalau yang fizikal ni, kalau tengok ke ruang ini dalam 30 ke 1,000 tu mungkin kalau ikut head count. Hari ini kita dapati ada 41 booth yang mana dihadiri oleh semua fakulti dan juga unit-unit yang menyokong pelajar seperti bahagian pengambilan, kaunseling, bank, PTN. Kita letakkan dalam satu tempat ini supaya ibu bapa yang bawa anak untuk melihat mana program-program yang sesuai untuk mereka ambil. Datuk Dr. Roziah siang tadi mengadakan lawatan di Expo Selangkah ke UiTM 2022 di Petaling Jaya, Selangor. Menurut beliau, ESKU turut dijalankan secara serentak di setiap UiTM cawangan seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. UiTM menawarkan lebih 500 program akademik di semua cawangan di setiap negeri. Antaranya pengajian kejuruteraan, akademi pengajian bahasa dan pengajian seni kreatif. Sementara itu, Kerajaan Negeri Melaka bercadang menjadikan Expo Pendidikan sebagai acara tahunan. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, semua pihak perlu tampil bersama-sama bagi memastikan pelajar dapat memilih universiti yang terbaik. Sebabnya kita bagi peluang. Seperti hari ini, kemarin baru keluar result SPM. Jadi anak-anak ni tak tahu mana, ada yang tak tahu mana hala tuju yang nak yang nak dituju untuk kerjaya mereka pada masa hadapan, terutama mana kolej-kolej atau universiti nak dimasuk. Beliau merasmikan Expo Pendidikan Melaka 2022 di Air Keruh siang tadi. Semua universiti awam dan swasta dipelawa untuk terbabit dalam expo berkenaan. Datuk Seri Sulaiman optimis langkah itu dapat membantu pelajar mengenali sesebuah institusi pengajian tinggi serta kursus yang ditawarkan oleh mereka. Lebih 30 gerai pameran mengambil bahagian untuk Expo Pendidikan tahun ini. Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim, menyarankan agar kajian dan laporan dilakukan mengenai pengalaman yang dilalui oleh para guru ketika pandemik COVID-19. Baginda bertitah cabaran yang dihadapi dan tekanan yang dialami guru ketika melaksanakan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR adalah pengalaman baharu dalam profesen keguruan yang sewajarnya dikodifikasikan. Ia diharap dapat dijadikan pembuka mata kepada kerajaan dan profesen keguruan untuk menerokai kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP yang berkesan, praktikal dan realistik dalam suasana darurat dan di luar norma. Baginda bertitah demikian pada istiadat Convocation Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI kali ke-23 di kampus Sultan Azlan Shah di Tanjung Malim siang tadi. Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang berupaya memenuhi tugas berat yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Titah baginda, tanggungjawab itu disempurnakan walaupun dalam keadaan kurang peralatan baik di pihak pengajar atau lebih-lebih lagi dalam kalangan pelajar yang mendiami kawasan akses internet yang amat lemah dan terhad. Titah Tuanku Zahra, para guru telah mempamerkan sifat istimewa yang luar biasa, sabar, tekun, gigih dan tabah. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mahu negara terus berusaha melahirkan graduan anak tempatan bagi mengisi profesen bernilai tinggi dalam bidang strategi pertahanan dan keselamatan yang semakin dinamik. Seri Paduka bertitah pihak berkenaan seperti Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM perlu terus meneroka bidang ilmu terbaharu bagi memastikan negara sentiasa mempunyai barisan pemikir dan sarjana yang berupaya merangka pelan jangka panjang bagi melindungi kepentingan strategik negara.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah mencemarduli berangkat ke istiadat Convocation ke-11 sidang pertama UPNM di Pusat Dagangan Dunia di Ibu Negara. Dalam titahnya, Seri Paduka menyeru negara supaya membuat persediaan dalam menghadapi ancaman baharu dalam bentuk cyber dan elektronik. Beberapa tahun terakhir ini, dominasi revolusi digital telah merancakkan interaksi dan perkongsian maklumat merentas batas konvensional. Cabaran pandemik COVID-19 pula turut membawa cetusan perubahan yang telah mempercepatkan lagi perubahan lanskap digital dunia dan negara. Justru, strategi bersepadu wajar dirangka bagi menentukan Malaysia mempunyai ekosistem digital yang kukuh agar negara terus berdaya saing dalam mendepani transformasi dunia ke arah digital. Selain itu, transformasi yang berlaku turut menuntut perubahan pada kerangka strategik, keselamatan dan pertahanan negara. Seri Paduka yang juga Chancellor UPNM turut menzahirkan ucapan tahniah kepada semua graduan yang berjaya menamatkan pengajian. Baginda menyeru mahasiswa di semua institusi pengajian tinggi awam dan swasta diterapkan dengan semangat bantu-membantu dan saling sayang menyayangi merentasi batas kaum dan agama. Ia penting dalam usaha membentuk sebuah masyarakat penyayang dan bersatu padu serta mewujudkan sebuah bangsa yang cemerlang. Pada Convocation kali ini, 2,209 pelajar mendapat sijil masing-masing selepas berjaya menamatkan pengajian bagi 2020 dan 2021. Istiadat Convocation bagi tahun-tahun terbabit tidak dapat dilaksanakan secara bersemuka berikutan pandemik COVID-19. Bertemu kembali. Rumah yang cantik dan selesa pastinya menjadi idaman setiap keluarga. Mengubah suai dan menghias rumah kadang-kala memerlukan hikmat sentuhan pereka hiasan dalaman bagi menyerlahkan lagi nilai estetika sesebuah rumah. Segmen Kejaya Pilihan minggu ini menyelami kejaya pereka hiasan dalaman atau interior design. Bermula dengan minat dan membuat kerja-kerja hiasan dalaman secara sambilan, siapa sangka Sabidatul Hirwani Zabidi kini lebih yakin mengurat langkah sebagai interior designer. Membangunkan perniagaan sendiri sejak 5 tahun lalu, sudah lebih 50 unit rumah mendapat sentuhan anak kelahiran Taiping, Perak ini. First thing yang orang pertama yang bagi Sabi try untuk Sabi tunjukkan bakat Sabi is my auntie dia dah arwah dah. So jadi dia cakap okay, I got this budget like 10,000, so can you change my my hall and my master bedroom. So Sabi been given that task, so Sabi cakap okay, why not I try. So that is the first punya yang Sabi rasa macam Sabi try buat auntie Sabi punya rumah. And then lepas tu kita test market. Then my auntie punya kawan datang, and even Sabi punya mak datang pun, they didn't know that yang tu Sabi yang decorate benda. Wanita berusia 37 tahun ini tidak pernah mendapat pendidikan formal dalam bidang rekaan hiasan dalaman. Namun minat yang begitu tinggi serta keazamannya mendalami bidang ini membuatkan Sabidatul banyak menyertai kursus dan merujuk buku-buku berkaitan. Turut menjadikan Eric Leong sebagai idola dalam bidang ini, dia akui bukan mudah untuk berdepan ragam dan karenah klien. Selain memerlukan daya imajinasi yang tinggi, Sabidatul berkongsi pentingnya untuk saling berkomunikasi dan berkompromi untuk merealisasikan konsep yang dirancang. So sometimes ada klien yang fussy, ada klien yang kira macam okay with everything. Tapi yang macam orang kata, let's say satu rumah tu dia dah siap.
rumah tu dah siap, tapi sekarang dia nak tukar the whole interior, tapi dia budget limited, so macam few things furniture you cannot change, you cannot do this, okay, yang tu very challenging. So what we can do for this client untuk bagi nampakkan rumah dia tu nampak lagi cantik, tapi dia tak macam kata kerusi ni kena simpan, kerusi tu kena simpan, macam few furniture kita tak boleh buang kan. So challenging dia yang pertama kat situ lah, kalau ada this type of client yang macam memang I want to keep old style. Ujarnya antara perkara paling penting sebagai pereka hiasan dalaman profesional adalah mempunyai ilmu dalam mengimbangi corak pada sesuatu ruang. Sabi Datul juga sangat mementingkan ergonomik, iaitu hiasan yang mampu memberi keselesaan kepada pengguna dan ruang itu sendiri. Interior design memang bagi Sabi sangat penting untuk, sebab you just imagine, okay, kenapa kita suka pergi hotel? So when you feel very stressful, so kita akan pergi hotel sebab dia punya suasana yang hotel create tu sangat like calm, relaxing kan. So kalau that thing kita bring into our house, so just imagine kalau kita balik kita stress, tapi rumah kita bila balik it's like dia punya scenery kita boleh enjoy, dia punya macam kita masuk macam kita masuk hotel. Mungkin ada yang menganggap bidang ini mudah dan boleh dilakukan sesiapa sahaja. Namun bagi Sabi Datul, jika tidak berilmu dalam bidang ini, hasilnya dikuatiri menyakitkan mata si pemilik rumah. Lebih membimbangkan, ia juga boleh mencetuskan mood dan suasana yang negatif. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids percuma akan disambung semula bergantung kepada permintaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, perkara itu boleh dipertimbangkan khususnya untuk kawasan terpencil atau kawasan tiada liputan komunikasi. Menurut beliau, program itu telah berakhir pada Mei lalu. KKM tidak lagi bercadang untuk melanjutkannya. Namun sekiranya ada permintaan khas itu, boleh dilakukan kepada Jabatan Kesihatan Negeri masing-masing. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program pertandingan memanah tradisional terbuka Abu Talhah di Bagan Serai pagi tadi. Terdahulu, media melaporkan PIC Kids secara percuma diadakan semula untuk tempoh 5 hari dari 20 hingga 24 Jun ini sempena Minggu Imunisasi Kebangsaan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia menafikan negara akan mengalami cuaca sejuk luar biasa sehingga menjejaskan kesihatan, kesan fenomena afilian. Ketua Pengarahnya, Muhammad Helmi Abdullah dalam kenyataan kepada Berita Harian menegaskan, perkongsian kononnya cuaca sejuk itu akan memberi kesan selsema, batuk dan sesak nafas adalah tidak benar. Jelasnya, fenomena afilian dijangka bermula 4 Julai depan, iaitu keadaan di mana kedudukan bumi berada dalam orbit yang paling jauh dari matahari. Fenomena semula jadi setiap tahun itu, tegasnya, tidak memberi kesan kepada bumi dan negara. Sebelum ini, tular maklumat mendakwa afilian akan bermula esok hingga 22 Ogos depan. Tahukah adik-adik, dinasti Uthmaniyah adalah dinasti yang paling lama memerintah dalam dunia Islam, iaitu dari abad ke-13 hingga ke abad 20. Artifak hari ini merupakan barangan Iznik. Iznik diambil daripada nama sebuah bandar di Turki. Bandar yang banyak menghasilkan hasil-hasil karya tembikar yang berkualiti tinggi pada pemerintahan dinasti Uthmaniyah. Barangan seramik Iznik merupakan barangan yang paling cantik kerana ia menghasilkan kesenian Islam yang berwarna-warni. Dan corak yang terdapat pada tembikar Iznik merupakan gabungan corak tradisional Uthmaniyah dan unsur seramik biru putih negara Cina. Barangan yang dihasilkan pula merangkumi set makanan seperti pinggan dan mangkuk, jak serta cawan minuman. Tidak seperti seni perhiasan Islam yang lain, hiasan seramik Iznik lebih tertumpu kepada bunga-bungaan yang berwarna terang berbanding kaligrafi. Antara motif yang menjadi pilihan adalah tulip dan teluki. Dan zaman kegemilangan barangan seramik ini adalah pada waktu pemerintahan Sultan Sulaiman dari 1494 sehingga 1566 Masihi. Dinasti Uthmaniyah telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkenalkan satu seni Islam yang sangat disegani di Barat.
Masih lagi bersama Buletin Didik. Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA meluluskan penggunaan kecemasan vaksin COVID-19 keluaran Pfizer dan Moderna untuk kumpulan usia kanak-kanak dari 6 bulan hingga 5 tahun. Agensi itu membenarkan vaksin 2 dos Moderna bagi kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Manakala 3 dos suntikan Pfizer untuk usia antara 6 bulan dan 4 tahun. Selepas kelulusan FDA, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC kini perlu mengesyorkan vaksin terbabit sebelum ia digunakan di negara itu. Kerajaan juga pada masa sama menyatakan bahawa sebaik keputusan FDA diumumkan, sejumlah 10 juta dos boleh dihantar ke seluruh negara, diikuti jutaan lagi dalam tempoh beberapa minggu berikutnya. Perpustakaan bernilai 1 bilion dirham atau lebih sejuta ringgit dirasmikan di Dubai, Emirat Arab Bersatu. Perpustakaan Muhammad bin Rashid menggabungkan teknologi dan kecerdasan buatan AI untuk menjadikannya senang diakses, malah menyediakan perkhidmatan robot untuk membantu pengunjung dan sistem capaian buku elektronik. Terletak di tengah kota Dubai, ia didirikan di kawasan sebesar 500,000 kaki persegi dengan pelbagai seksyen perpustakaan termasuklah untuk kanak-kanak. Ia mempunyai lebih sejuta buku kertas dan digital meliputi pelbagai subjek termasuk pendidikan, sastra, koleksi peribadi dan lebih 6 juta artikel sains. Disebabkan saiz dan kandungannya yang sangat besar, perpustakaan ini juga digelar pusat penyelidik dan pusat kebudayaan. Seorang guru besar sebuah sekolah rendah di Paris, Perancis sudah maklum sejak padang permainan di sekolahnya diubah suai 2 tahun lalu, anak-anak muridnya tidak akan begitu terkesan dengan gelombang haba. Ini terbukti apabila cuaca panas melampau di Eropah ketika ini tidak begitu teruk dirasakan di sekolah berkenaan. Menurut Brigitte Valley, kawasan oasis ini ditanam pokok bersama bahan-bahan bajaan yang membolehkan air melaluinya dengan lebih mudah. Baja-baja semula jadi ini kemudiannya akan menjadi lebih berguna pada tahun-tahun akan datang. Terdapat juga pondok kayu untuk berteduh dengan bumbung yang tinggi untuk pengaliran udara yang baik dan dibina di bawah pokok. Lantai kayu itu lebih menyejukkan berbanding lantai tar atau plastik yang mudah menjadi panas ketika cuaca panas terik. Selain itu, kemudahan air pancut yang tidak begitu popular di Paris turut didirikan. Justru ketika cuaca terlalu panas, kanak-kanak dibenarkan bermain di luar supaya lebih selesa. Ah oui, ça va être plus confortable pour les enfants. Ils vont s'installer sous les cabanes, s'asseoir dans les copeaux qui sont beaucoup plus frais que les pavés. Ils vont s'asseoir dans les cabanes aussi également qui sont ouvertes et ventilées en hauteur, directement sous la fraîcheur des arbres. Ah oui. Beliau juga yakin sekolahnya akan merekodkan kes strok haba lebih rendah tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. Untuk rekod daripada kira-kira 700 sekolah awam di Paris, 75 sudah mempunyai taman permainan oasis. Lebih 20 lagi bakal mempunyai fasiliti itu menjelang musim panas tidak lama lagi dan dianggarkan akhirnya nanti kesemua sekolah bakal ditukar untuk bertahan dalam pemanasan global. Okey, hari ini saya akan tunjuk cara untuk kita menghasilkan warna hijau melalui teknik campur antara warna kuning dan juga warna biru. Okey, pertama sekali kita ambil warna asas kuning. Kemudian warna asas biru. Apabila dicampur antara warna kuning dan biru, maka terhasillah warna hijau. Contoh untuk kita menghasilkan warna bagi lukisan daun. Okey, senang bukan? Selamat mencuba. Sukan. Jagoh powerlifting negara, Boni Bunyau-Gustin, sekali lagi mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Kali ini meraih pingat emas dalam kategori 72 kg di kejohanan powerlifting para terbuka Asia Oceania 2022 di Pyeongtaek, Korea Selatan.
Boni mudah melakukan angkatan 203 kg pada percubaan pertama. Pada percubaan kedua, Boni melakukan angkatan 209 kg. Atlet berusia 22 tahun kelahiran Sarawak itu kemudiannya melakukan angkatan 213 kg pada percubaan ketiga untuk muncul juara. Persaingan antara 10 peserta itu menyaksikan atlet Cina, Hu Peng, meraih perak dengan angkatan 200 kg. Gangsa milik Bekzod Jamilov dari Uzbekistan, angkatan 180 kg. Kejohanan powerlifting terbuka Asia Oceania antara kelayakan kesukan Paralimpik Paris 2024. Boni sebelum ini menjadi tumpuan apabila memenangi pingat emas pada kejohanan powerlifting dunia 2021 di Tbilisi, Georgia dan Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Seterusnya, badminton terbuka Indonesia 2022. Hasrat Lee Zijia mara ke perlawanan akhir digagalkan Victor Axelsen lewat petang tadi. Pada aksi separuh akhir, Zijia yang diletakkan selaku pilihan kelima menang 21-19 pada set pertama. Namun Axelsen bangkit menghadiri aksi ke set penentuan apabila pemain nombor 1 dunia itu menang 21-11. Selepas berlarutan sejam 10 minit, Axelsen mengesahkan kemaraan ke perlawanan akhir menamatkan set penentuan 23-21 sekaligus melebarkan 5 kemenangan ke atas Zijia daripada 7 pertemuan mereka setakat ini. Harapan Malaysia untuk satu slot di final kini bergantung kepada bergu lelaki, juga pilihan kelima gandingan Aaron Chia dan Soh Woo Yik. Mereka sedang bertarung menentang bergu bukan pilihan dari China, Liu Yu Chen Wu dan Yuan Yi. Bagaimanapun, Aaron dan Woo Yik harus berhati-hati dengan kemampuan pasangan China itu yang mengejutkan bergu pilihan tuan rumah, juga pilihan ke-6 Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto pada suku akhir semalam. Ke perkembangan Piala Futsal Malaysia, Selangor Mac menang tipis 2-1 ke atas Shah Alam City dalam aksi pertama peringkat suku akhir. Berlangsung di Stadium Panasonic Shah Alam, aksi agak hambar dengan kedua-dua pasukan buntu mencipta jaringan. Babak kedua lebih rancak dan Selangor Mac lebih dahulu membuka jaringan menerusi Matthias Silva Vasconcelos minit ke-29. Shah Alam bangkit menyamakan kedudukan 3 minit kemudian hasil percubaan Saiful Aula Ahmad. Begitupun Selangor Mac kembali di depan menerusi jaringan Ekmal Shahrin minit ke-32 dan kedudukan 2-1 kekal sehingga whistle penamat. Aksi suku akhir kedua dijadual berlangsung 25 Jun nanti. Paparan sebuah rumah terbalik yang menjadi tarikan di Romania mengakhiri Buletin Didik. Saya Media Saleh, salam hormat dan Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.